Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dan peluang diberikan kesihatan untuk kita sama-sama membincangkan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin tingkatan 5, yang mana pada kali ini kita nak tengok tajuk yang ke-10 ataupun pelajaran yang ke-10 dalam bab tafsir. Yang mana tajuknya adalah yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah Qissatu Zulkarnain, iaitu daripada surah Al-Kahfi ayat 83 hingga ke ayat 98. Okey, sebagaimana yang kita telah pelajari dalam video-video yang sebelum ni ataupun dalam pelajaran-pelajaran yang sebelum ni berkaitan dengan mukaddimah surah Al-Kahfi dan sebagainya, kita tahu bahawasanya ia berkaitan dengan kafir Quraisy ataupun puak-puak kafir Quraisy yang menghantar rombongan. Dia hantar utusan kepada bertemu dengan ahli kitab ataupun rahib-rahib yang berada di Madinah pada masa itu, nak tahu bagaimana nak bagi Nabi ni, nak bagi Rasulullah ni kantoi. Dia kata nak tanya soalan apa untuk mereka menjelaskan bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah satu perkara yang salah. Dan rahib ataupun orang pendeta Yahudi tadi pun, ahli kitab itu, dia kata dia ajar kepada musyrikin Mekah ni, kamu balik tanya beberapa soalan kepada Muhammad, kalau dia boleh jawab, maknanya dia tu adalah seorang nabi dan rasul. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia sedang menipu kamu semua. Okay, antara perkara-perkara ataupun soalan-soalan yang dia suruh tanya adalah berkaitan dengan orang yang mengelilingi dunia. Okay, yang berkaitan dengan Zulkarnain inilah. Okay, dan kemudian berkaitan dengan pemuda Ashabul Kahfi dan berkaitan dengan roh. Okay, itu yang disuruh oleh pendeta Yahudi itu untuk kaum kafir Quraisy ataupun orang musyrikin Quraisy ni bertanya kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Okey. Dan pada masa tu banyaklah cerita, boleh tengok dalam video sebelum ni, kita ada kaitan bila balik tanya, Nabi kata esok aku akan jawab tanpa mengucapkan insya-Allah. Dan masa tu wahyu, yang mana sebelum ni wahyu cuma tergantung pada wahyu yang pertama, selang 2, 3, 4 hari barulah timbul sampainya wahyu yang kedua. Kemudian wahyu tu setiap hari sampailah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui soalan-soalan daripada musyrikin Mekah berkaitan dengan beberapa soalan tadi tu. Pada masa inilah Nabi diuji dengan wahyu tidak turun selama 15 hari ataupun lebih. Okey. Kalau kita recap baliklah, tapi tak apa. Okey, kita teruskan. Apa yang kita nak bincang kepada kali ini adalah berkaitan dengan seorang figura ataupun kita kata individu yang bernama Zulkarnain. Okey, kisah Zulkarnain ini mengisahkan dengan tentang seorang, ada yang kata dia ni raja, ada yang kata Zulkarnain ni seorang nabi, ada yang kata dia yang semestinya dia ni adalah seorang yang mempunyai kuasa, dia banyak harta, tetapi dia juga sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Dan ayat yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan ayat 83 hingga 98 daripada surah Al-Kahfi yang sama-sama kita akan bacakan uh, lepas ni. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-83 ataupun ayat yang pertama dalam perbincangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوكم عليكم منه ذكرا. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan padamu cerita tentangnya. Okay. Pada masa selepas daripada orang musyrik tadi, dia jumpa dengan pendeta Yahudi itu dan pendeta Yahudi itu ajarkan kepada mereka supaya pergi balik ke Mekah dan tanya kepada Muhammad siapakah Zulkarnain. Kan? Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, siapakah Zulkarnain. Dan katakanlah kepada mereka, aku akan ceritakan kisah Zulkarnain ini, sebahagian daripada kisah Zulkarnain. Okay. Kenapa sebahagian? Kerana Al-Quran ni bukan kitab sirah. Ada pembelajaran sirah tetapi yang sedikit. Ada sedikit saja. So, ini menjadi kita sebenarnya bernasib baik kerana tentang sesuatu kisah ni ada ulama-ulama yang telah mengkaji dan cuma kita perlu mempelajarinya sahaja. Okey, dan apa yang berkaitan dengan Zulkarnain ini, ada pun pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir mengatakan bahawa Zulkarnain ini adalah seorang raja. Ada yang mengatakan Zulkarnain adalah seorang nabi. Okey, dan Zulkarnain ini adalah seorang raja yang menguasai Rum dan Parsi, satu kerajaan yang besar. Dan ada juga yang berpendapat bahawa Zulkarnain ini bukan raja, bukan nabi, tetapi seorang hamba Allah yang soleh dan taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, Allah sahaja yang tahu siapa sebenarnya hakikat seorang individu yang bernama Zulkarnain ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Maka akan diceritakan sebahagian daripada kisah Zulkarnain supaya boleh diambil pengajaran darinya. Okay. Okay, dan dalam Al-Quran ni dia cuma menceritakan satu perkara yang berkaitan dengan Zulkarnain ni yang kita boleh ambil iktibar dan pengajaran. Dia tak cerita semua. Dia tak cerita Zulkarnain itu bila dilahirkan, dia kahwin berapa orang, tinggi dia berapa, wajah dia macam mana. So, dia tak ceritakan detail. Tapi, kisah yang berlaku pada Zulkarnain ini, kita boleh ambil pelajaran insya-Allah. Dan Zulkarnain itu bermaksud, pemilik dua tanduk. Maksudnya ada dua tanduk. Kerana ada pendapat yang kata di kepalanya ada dua benjolan seperti tanduk. Mungkin benjolan kat sini kan. Okey, dan dikatakan juga sebagai pemilik dua tanduk ni adalah dia seorang penguasa yang memiliki dua kerajaan, Parsi dan Rom. Okey. Itu ada juga pendapat yang kata pemilik dua tanduk tu maksudnya dia menguasai dua kerajaan yang besar. Okey, dan dikatakan juga beliau juga adalah pemilik dua tanduk kerana menguasai timur dan barat. Dan ini adalah pendapat yang diterima oleh Imam Ibn Katsir. Okey. Dan okey. Kemudian Zulkarnain ini juga kalau kita tengok dia memang diceritakan dalam Al-Quran dia ni adalah pemilik ataupun orang yang ada kuasa daripada timur sampai ke barat. Dia ada kuasa. Dia orang yang berkuasa. Dan antara yang taat kepada Allah yang mempunyai kuasa macam ni adalah Nabi Sulaiman. Okay? Dia ada kuasa seluruh dunia ni, seluruh bumi ni di bawah kuasa taklukan dia. Yang keduanya adalah
Zulkarnain. Kemudian kita tengok inna inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bagi kekuasaan kepada Zulkarnain sehingga meliputi seluruh alam, seluruh bumi dari timur ke barat, utara, selatan. Dan Allah bagi kepada dia tu semua perkara yang seorang raja tu memang ada. Bala tenteranya, hartanya, kebijaksanaannya, dan yang sesuai bagi seorang raja untuk memilikinya. Dan Allah juga bagi kepada Zulkarnain ni apa yang dia nak buat, dia boleh buat. Okey. Fa'atba'a sababa, maka dia pun telah menempuh suatu jalan. Okey, dia pun melakukan satu perjalanan. Okey. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Okey, dan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ terdapat segolongan umat. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyeksa atau boleh berbuat baik terhadap mereka. Okey, dan dalam ayat ni, okey, Allah Subhanahu Wa Taala dia kata, tadi ayat yang tadi fa'at ba'asababa, dan dia pun Zulkarnain ini dengan bala tentera dia melakukan satu perjalanan sehinggalah mereka sampai di penghujung dunia yang di sebelah barat, dan dia akhirnya melihat matahari terbenam seolah-olah terbenam itu di lautan yang berwarna hitam. Okey. Begitulah yang terjadi semasa kita berada di tepi pantai. Okey. Sama juga dengan bila kita berada di tepi pantai, kita akan tengok bila matahari terbenam tu lama kelamaan kita akan tengok hujung cahaya matahari tu seolah-olah dia terbenam dalam satu lumpur yang hitam. Sebab air laut bila dah daripada petang ke malam tu mesti dia akan nampak macam kehitaman macam tu. Okey, dan di sana terdapatnya satu kaum, dan Allah Subhanahu Wa Taala okey, dikatakan satu kaum itu adalah kaum yang kafir, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan kepada Zulkarnain sama ada nak buat baik ataupun nak menghukum mereka atas kekafiran mereka. Tapi Zulkarnain ini dia adalah seorang yang raja yang hebat, seorang raja yang ada pendidikan, seorang raja yang berfikir panjang. Dia pun kata tak apalah, aku akan dakwah dahulu ke atas kesyirikan dan kesyirikan dan apa yang mereka kufurkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pilih untuk berbuat baik kepada mereka. Aku akan berdakwah kepada mereka supaya mengenal Tuhan dan sebagainya. Okey, kita tengok ayat yang 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'azzibuhu 'adzaban nukra. Zulkarnain berkata, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan menghukumnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhannya mengazab dengan azab yang tiada taranya. Okey, semua yang ada, kita boleh faham melalui ayat ni bahawa Zulkarnain memilih untuk berdakwah dahulu pada kaum yang dia jumpa tadi di tempat matahari terbenam tu. Kemudian dia kata, dia tidak akan terus menghukum mereka. Bagi yang berbuat kezaliman, maka Zulkarnain akan menghukum mereka.
jika mereka mati sebelum mendapat hukuman di dunia, maka ia dikembalikan kepada Tuhan mereka, dan di sana Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan menyeksa mereka dengan seksaan yang sangat pedih. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang sangat mudah daripada perintah-perintah kami. Okey. Dan tadi kalau mereka tu, orang yang Zulkarnain tadi berdakwah, sekiranya mereka tetap dalam kekufuran mereka, maka akan diperangi oleh Zulkarnain. Ataupun jika mereka tak dapat hukuman di dunia, balasan di akhirat nanti akan menimpa. Dan dalam ayat ni dia kata, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Dan sekiranya mereka itu beriman dan beramal soleh, pada mereka itu balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan kepada mereka tentang perintah-perintah Allah yang mudah bagi mereka. Okey, kemudian summa'at ba'asababa, Zulkarnain pun meneruskan perjalanannya. Okey, selesai di sebelah barat, maka dia meneruskan perjalanan lagi, bawa bala tenteranya, semua yang ada pada dia tu, meneruskan perjalanan hinggalah hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam yaj'al lahum min duniha sitra. Okey, hingga apabila dia telah sampai di tempat terbit matahari di sebelah timur, dan dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat, dan yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu pun yang melindungi daripada cahaya matahari itu. Okey, dan sehingga selepas Zulkarnain dengan bala tentera dia tadi meneruskan perjalanan sehinggalah sampai ke timur, dan dia telah menyaksikan, dia telah sampai di tempat matahari terbit. Okey, di sana terdapat kumpulan manusia yang mana pada digambarkan masyarakat ataupun manusia yang dia jumpa tu, satu kaum yang dia jumpa itu sangatlah tidak tahu berkaitan dengan kemajuan. Mereka tak ada rumah, mereka tak tahu nak buat tempat berlindung, tidak ada bangunan, dan tidak ada pokok yang melindungi mereka. Okey. Sa'id bin Jabir berkata, mereka ini berwarna merah, bertubuh pendek, tinggal di gua-gua, dan makanan mereka adalah ikan. Okey, setelah Zulkarnain sampai kat sini, okey, dia pun tengok, okey, kat sini tadi dia tengok matahari terbenam, kat sini dia tengok matahari terbit. Okey, kemudian berdekatan dengan tempat yang dia pergi itu, ada sekumpulan manusia yang tak tahu cara nak melindungi diri daripada panas terik matahari. Okay. Ada yang banyaklah pendapat yang katakan bahawanya dekat sini ni adalah satu pelosok dunia yang mana waktu malamnya tak ada. Okay. Waktu malamnya tak ada, ataupun tempat matahari terbenam, ataupun mereka tu dan orang-orang dalam tu pula tak pandai nak buat sesuatu tempat berlindung, sehingga mereka ni dipancarkan oleh matahari ni selama berhari-hari. Dia orang tak tahu nak melindungi diri. Sebab itulah dia gambarkan oleh Sa'id bin Jabir tadi bahawasanya mereka ini berwarna merah kerana terlalu lama berada di bawah pancaran matahari. Okey, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Dan demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Okey, sama juga dengan kelompok yang pertama tadi tu, golongan ini pun didakwah oleh Zulkarnain, dan yang tetap ingkar akan dihukum, dan
yang menerima dakwah Zulkarnain dan beramal soleh, maka dia akan dapat sesuatu yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya summa atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain tadi meneruskan perjalanannya hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Okey, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu terdapat suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Okey, maksudnya bila uh, Zulkarnain tadi, dia bila dah ke barat ke timur dan dia teruskan perjalanan, dan di antara barat dan timur itu dia jumpa dengan dua buah gunung. Wajada min dunihima qauman, dan wujud di antaranya, wujud di dekat dua buah gunung itu satu kaum yang hampir tidak faham bahasa pertuturan. Dia tak tahu apa maksudnya antara Zulkarnain dengan masyarakat tersebut yang dia jumpa tu. Diorang tak boleh nak Zulkarnain tak faham bahasa mereka, dan dia orang pun tak faham apa yang diperkatakan oleh Zulkarnain ni. Okey. So bagaimana kalau kita fikir macam mana Zulkarnain ni boleh bercakap dengan mereka? Okey. Ada pendapat kata boleh jadi Allah ilhamkan kepada Zulkarnain untuk memahami bahasa kaum itu. Atau Zulkarnain itu ada penterjemah bahasa yang sehingga dapat memahami bahasa-bahasa pertuturan kaum tersebut. Okey. Dan semua itu boleh jadi kalau Allah nak bagi, dia boleh bagi kepada Zulkarnain sehinggalah mungkinlah kita kata Zulkarnain ini dia ada penterjemah bahasa yang boleh menterjemahkan bahasa yang diperkatakan oleh orang yang berada berdekatan dengan gunung ni, supaya kita boleh memahami, ataupun supaya Zulkarnain itu boleh memahami apa yang mereka katakan. Dan okey, bila diterjemahkan, maka mereka pun dapatlah bertutur ataupun dapatlah berbicara dengan Zulkarnain. Dia orang kata, okey, dia orang kata apa? Qalu ya Zal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan an ta' ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Okey, dan kat sini dia kata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang berbuat kerosakan di muka bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbuhan untuk kamu berbuat dinding antara kami dan di antara mereka. Okey, dan apabila Zulkarnain dapat memahami bahasa pertuturan kaum tadi, mereka pun mengadulah kepada Zulkarnain. Diorang kata yang diorang ni selalu diganggu oleh dua golongan, iaitu Ya'juj dan Ma'juj yang banyak melakukan kerosakan. Okay? Mereka ni, Ya'juj dan Ma'juj ni, orang yang merosakkan tanaman, dan orang yang dia jumpa siapa pun dia akan bunuh. So kita tahu dekat sini bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj ni bukannya satu dinosaur ke raksasa ke, bukan. Dia adalah manusia. Okay? Jelas dalam ayat ni dia kata Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia. Okey, Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum Adam. Okey, manusia. Ya'juj dan Ma'juj bukan gergasi ataupun bukan raksasa, tetapi mereka juga manusia macam kita. Okey, dalam kitab Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Samurah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulida Nuhin salasah, Sam Abul Arab wa Hamun Abu Sudan wa Yafis Abu Turk." Okey, anak Nabi Nuh itu, okey, dalam peristiwa Nabi Nuh kan, banjir besar tu. Okey, yang selamat dalam tragedi itu adalah
seramai pendapat yang banyak, dia kata 83 orang, dan di antaranya 3 orang anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ni ada lagi, tapi termasuk isteri dengan anak dia tu yang tak beriman pada dia. So yang tinggal, yang ikut Nabi Nuh menaiki kapal tersebut adalah Sam, Ham dan Yafis. Okey. Dan sebahagian ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah daripada keturunan Yafis. Wallahu a'lam, betul atau tidak, hanya Allah saja yang tahu. Dia kata dalam ayat ni walahu, sabda Nabi ni walahu Nuh, wulida Nuhin salasah. Sam Abul Arab. Okey, Sam adalah bapa ataupun bapa kepada orang Arab. So daripada keturunan Arab dan sebagainya tu, Said apa benda tu. Okey, semua tu adalah berketurunan daripada Sam. Dan Ham, anak yang kedua, Abu Sudan. Okey. Ham ni adalah bapa kepada orang-orang Sudan, orang-orang yang yang berkulit gelap. Okey, dan Yafis daripada Abu Turk, bapa kepada orang-orang Turki. Maksudnya kalau orang Eropah yang ada sekarang ni berasal daripada keturunan Yafis ni lah. Dan dikatakan ulama sebahagiannya mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah daripada keturunan Yafis. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fahal naj'alu laka kharja. Golongan ini meminta, dia kata, okey, bolehkah aku memberi upah kepada kamu wahai Zulkarnain sekiranya kamu dapat menghalang Ya'juj dan Ma'juj itu daripada mengganggu kita orang ni. So mereka kata, dia orang pun kata dia orang sanggup mengumpulkan harta yang ada pada mereka dan memberikan kepada Zulkarnain. Okey, supaya Zulkarnain ini dengan bala tentera dia ni boleh tolong mereka buatkan satu benteng yang menghalang daripada kaum dia supaya dia orang tidak dibunuh, tanaman dia orang tidak diganggu. Buat satu benteng untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj daripada keluar daripada tempat dia. Okey, kemudian qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ayat yang ke-95. Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepadaku terhadapnya adalah lebih baik imbalannya, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding penghalang antara mereka dengan kamu. Okey, kemudian dalam ayat 95 ni, bila kaum yang tadi tu, dia minta tolong pada Zulkarnain untuk buat benteng yang memisahkan antara mereka dengan golongan Ya'juj dan Ma'juj ini, dengan diorang nak kumpulkan harta yang ada pada diorang, dan kemudiannya upah Zulkarnain ini untuk untuk buat satu benteng. Kemudian Zulkarnain dia kata apa yang qala ma makkanni fihi rabbi khairun, apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku ni lebih daripada cukup. So kamu simpanlah duit kamu, tak payahlah. Okey, cuma yang aku nakkan fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Fa'inuni biquwwatin, maksudnya dia kata aku tidak inginkan hartamu tetapi tolonglah aku dengan tenaga dan kekuatan. Maksudnya dengan apa kita boleh kata, dengan bantuan tenaga rakyat-rakyat kamu, tenaga kaum-kaum kamu ni, dan alat-alat pembinaan. Okey. Inilah seorang raja yang kita kata boleh diambil pengajarannya adalah dia sebagai ketua, bila ada orang mengadu pada dia, dia tak terus kata okey tak apalah, benda ni akan settle, bagi saya 2-3 bulan tak. Dia terus nak buat dan dia buat sekali dan dia minta rakyat yang meminta tu tolong dia sekali supaya nanti dapatlah diambil tanggungjawab tu bersama, bukan kepada raja sahaja dan bukan pada rakyat sahaja. Semua berganding bahu dan buat sama-sama. Okay, dia kata, cukuplah kamu menolong aku dengan tenaga dan kekuatan.
Okey. Dan sediakanlah orang-orang serta alat-alat untuk membina satu bangunan. Okey, kemudian atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Okay, ayat yang ke-96. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu telah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Okey. Kemudian ni nak bina bangunan dah ni, nak bina benteng antara puak yang tak tahu bahasa pertuturan tadi tu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Golongan yang membuat kerosakan tu. Diorang pun nak buat. Zulkarnain kata, atuni zubaral hadid, bawakan aku potongan-potongan besi. Okey. Zulkarnain ini dia minta golongan tersebut untuk bergabung tenaga tadi dan membina tembok di antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zulkarnain pun meminta mereka mengumpulkan potongan-potongan besi. Kemudian menyusun hatta idza sawa bainas sadafaini. Okey, dan susun besi-besi tadi sehingga sama rata dengan dua buah gunung. Okey. Kalau kita fikir sekarang memang susahlah. Kalau kita bayangkan macam mana nak kumpulkan besi-besi, potongan-potongan besi yang bukan sedikit tapi memenuhi ruang dua buah gunung. Bayangkan gunung tinggi mana. Okey. Dan dalam cerita ni semestinya nak kurung sesuatu, mestilah gunung itu adalah gunung yang besar, dan nak memenuhkan besi ni tak tahu berapa banyak besi yang digunakan, tapi itu adalah kuasa Allah dan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang tak perlu kita persoalkan. Kalau awak tanya ustaz, macam mana, berapa banyak besi yang dia guna, saya pun wallahu alam, saya tak tahu. Okey. Kemudian menyusun besi-besi tadi di celah-celah gunung sehingga susunan keratan-keratan besi tadi sama rata dengan puncak dua gunung itu. Iza sawa bainas sadafaini, sama. Dua gunung susun besi sama. Okey. Kemudian dia kata hatta idza ja'alahu naran. Okey, maka bakarlah besi itu. Dia kata bila dah susun tadi, maka kena bakar besi yang tersusun tu tadi sehingga apabila besi itu dah terbakar, maka menyala merah-merah dekat besi kan, jadi macam api itu. Maka sediakan pula air tembaga untuk aku tuangkan air tembaga tu ke dalam besi yang terbakar tadi. So, yang ni pun kita tak boleh nak bayangkan macam mana, teknologi apa yang dia guna pada masa tu. Mula-mula kumpul besi banyak, penuh satu gunung. Okay. Kemudian bila dah rata satu gunung, bakar lagi besi itu. Bila besi itu dah terbakar, curah pula dengan air tembaga. Dan dia memang, kalau dalam ilmu sains pun, besi yang dicampur dengan tembaga adalah dia boleh menghasilkan besi yang memang orang kata apa besi yang ada ketumpatan yang sangat keras. Okey. Okey, tu apabila cara nak buat benteng tu tadi. Okey, kemudian famastata'u an yazharuhu wa mastata'u lahu nakba. Okey, ayat yang ke-90, 97. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan mereka tidak pula dapat melubanginya. Famastata'u an yazharuhu wa mastata'u lahu nakba.
Okey, dinding yang mereka buat tadi tu daripada besi yang dicampur dengan tembaga yang panas tu, dicurahkan air tembaga, air tembaga, cecair tembaga, okey. Jadilah satu benteng yang sangat keras sehingga kan famastata'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu nakba. Sehingga kan golongan Ya'juj dan Ma'juj ni dia tak boleh nak panjat benteng tu, tak terdaya dia nak panjat benteng tu, dan mungkin terlalu tinggi ataupun dia bentuk macam ni ke kan, melengkung macam ni ke, so bila sampai kat sini jatuh. Okay. Ataupun dan mereka juga tak dapat nak melubangi, maksudnya nak pakai drill apa, nak tebuk lubang ni, tak dapat. Okey. Okey, kemudian ayat yang seterusnya, qala hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Okey, dan Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat daripada Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Okey, qala hadza rahmatum min rabbi. Okey, walaupun Zulkarnain ini adalah seorang raja, walaupun dia hebat dalam menciptakan benteng tadi tu, dia kata qala hadza rahmatum min rabbi. Ini sebenarnya adalah rahmat daripada Tuhanku. Allah yang mengilhamkan aku untuk buat benteng macam ni. Allah yang ajar aku. Bukan atas kebijaksanaan aku, bukan atas pemikiran aku, tak. Ini adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ya? Dia seorang yang banyak harta, dia seorang yang ada tentera sendiri, tapi tidak lagi angkuh meletakkan sesuatu itu adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengaku dia cuma hamba ataupun hamba biasa sahaja. Okey, dan dia kata fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, dan akan nanti mereka akan keluar dan melakukan, dia kata, maka apabila sudah datang janji Tuhan, wa'du rabbi ja'alahu dakka, dan mereka ini benteng itu akan hancur, dia kata, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan benteng itu akan hancur dan Ya'juj Ma'juj itu akan boleh keluar, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah itu benar. Dan apabila mereka keluar, mereka akan melakukan banyak lagi kerosakan dengan bilangan mereka yang sangat ramai. Okey. Akan ada, Zulkarnain kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, akan ada satu hari yang mana Ya'juj dan Ma'juj ni akan boleh keluar daripada benteng ni. Okey, mereka ni, Ya'juj dan Ma'juj ni setiap hari, sekarang pun, bermula daripada kisah Zulkarnain tadi, yang kita tak tahu Zulkarnain ni hidup di zaman bila, tidak diceritakan. Sejak daripada dia membina benteng Ya'juj dan Ma'juj ini, maka terkurunglah dua golongan Ya'juj dan Ma'juj ini di tempat mereka, tak boleh nak keluar, tak boleh nak naik, tak boleh nak menembusi benteng yang dibina oleh Zulkarnain tadi, dan mereka pun setiap hari cuba untuk membuat lubang, supaya benteng yang tadi tu pecah dan dia orang boleh keluar. Okay. Sehingga kan bila mereka buat tu, mereka tebuk lubang tu sehingga mereka keletihan dan tertidur, maka Allah Subhanahu Wa Taala tutup balik dinding ataupun lubang pada dinding yang dia orang tebuk tadi. Dia orang dah cuba nak tembusi dinding tu, kan? Tak kisahlah apa teknologi yang dia orang guna. Kemudian dia buat. Biasalah kerja seharian letih. Dia orang pun tertidur dan Allah tutup balik dinding tadi yang dia. Esoknya dia buat balik, tebuk balik. Kemudian tertidur lagi dan Allah pun tutup balik. Sehinggalah pada akhir zaman nanti
Mereka cuba untuk menembusi dinding tu sehinggalah ada satu macam ketua dia orang cakap, okey, tak apa, kita rehat dulu, kita tidur dulu. InsyaAllah esok kita sambung lagi. Bila ketua dia tu kata insya-Allah, maka Allah tak tutup lubang tu tadi. Kemudian bila dia orang sambung hinggalah pintu ataupun dia orang mendapati ataupun dia orang dapat keluar daripada benteng yang sekian lama dia orang cuba nak keluar ni. Dan apabila dia orang keluar, okey, dengan dengan jumlah yang ramai daripada zaman Zulkarnain membuat benteng pada mereka, mereka tak dapat nak keluar, tak tahu membiaknya berapa ramai dah. Okey. Sehingga kan nak cerita banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ini, dia kata dalam hadis dia kata sehingga kan apabila mereka sampai di sebuah sungai ataupun di sebuah tempat yang takungan air dan mereka ni hendak minum air, kering air di sungai itu tapi ada lagi dalam kalangan mereka yang tak dapat minum. Ni nak cerita ramainya golongan puak-puak Ya'juj dan Ma'juj ni bila dia orang pergi ke satu tempat pengumpulan air, yang depan ni dah minum ni, yang depan dah minum apa benda semua, ada lagi yang belakang sana tu golongan dia orang juga yang tak sempat nak minum, air ni dah kering. Air dalam sungai tu kering. Bayangkan, okay? Kalau kita sekarang kumpulkan semua manusia minum air tu, tak kering lagi rasanya. Tapi itu yang digambarkan betapa ramainya golongan Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka pun melakukan kerosakan di muka bumi. Semua makhluk yang mereka jumpa, semuanya mereka akan bunuh. Ada tanaman mereka akan habis. Dia orang akan musnahkan. Sehinggalah mereka berkata, kesemua makhluk di bumi ini telah dihapuskan. Okay? Tinggal lagi makhluk di atas langit. Bila dia kata makhluk di atas langit tu, dia orang pun halakan anak panah ke langit. Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan semula anak panah dia orang tu dalam keadaan yang ada kesandarah di anak panah pada anak panah tu. Okey, nak membuatkan golongan Ya'juj dan Ma'juj ini bertambah angkuh dan bertambah engkar. Okey, sehingga kan terlampau ramainya, terlampau teruknya apa yang dia orang buat ni sehingga kan Nabi Isa sendiri orang yang membunuh Dajjal pun tak mampu nak membasmi ataupun nak lawan Ya'juj dan Ma'juj ini. Okey. Dan apabila golongan Ya'juj dan Ma'juj ni dia orang pun dah semakin angkuh, semua yang di atas bumi, yang yang di langit semua dia orang rasa dia orang dah bunuh, maka tahap keangkuhan dia orang tu memuncak tinggi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala masa tu dia bagi dia turunkan satu makhluk seperti ulat sahaja dan masuk makan badan golongan Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka mati kerana seekor ulat. Seekor ulat untuk seorang golongan Ya'juj dan Ma'juj ini, maka mereka mati dengan itu. Senang je. Orang yang angkuh ni, kalau Allah nak matikan, tak ada masalah pun. Dengan seekor ulat kecil je, diorang boleh lawan orang lain. Dan kita, pengajarannya, janganlah sombong. Kalau Allah nak jatuhkan tu, senang je. Hari ni mungkin kita di atas, esok kita di bawah. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang kita boleh kongsikan dengan kisah Zulkarnain ini melalui ayat yang kita bacakan tadi daripada ayat 83 hingga 98 tu, dan seterusnya kita tengok kepada perbincangan dalam buku kita ni, iaitu berkaitan dengan seterusnya ma'anil kalimat. Okey, macam biasa. Okey, ma'anil kalimat kita tengok. Ma'anil kalimat. Okey, yang pertama sa'atlu sa'akusu, yang bermaksud kami akan menceritakan ataupun mengisahkan. Yang kedua makanna sahalna, iaitu kami mempermudahkannya. Yang ketiga maghribas syamsi,
Maghribas syamsi mawdi'a ghurubiha, tempat matahari terbenam. Yang keempat, jazaan mukafa'atan. Okay, maghribas syamsi tadi orang tak tekan. Jazaan mukafa'atan, ganjaran atau balasan. Okey, hamiatin kasirul tinah as-sauda, iaitu banyaknya lumpur hitam. Yang keenam, as-saddaini al-jabalaini, dua gunung ataupun dua bukit yang besar. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarahul ayat. Apa yang kita dah syarah panjang lebar dah tadi, tapi kita tengoklah juga apa yang ada dalam buku teks kita. Okey. Berkaitan dengan al-ayatani, iaitu dua ayat 83 dan 84. Minallah ala Dzulqarnain bimakanatil aliyah, iaitu berkaitan dengan Zulkarnain, yang mana Zulkarnain ini di sisi Allah ada kedudukan yang tinggi. Okey, hadhil ayat tatahaddasu an qissati Dzulqarnain faqad makanallahu li amrihi fil ard wa atallahu al-kasir minal ilmi bil asbabi ma yastati'u bihi tawjihul umur fasta'ana bihadhihi asbab ala basatil sultanuhu fil ard wattakhadha sababan yusilhu ila bulughi maghribis syams. Okey, dua ayat ini membicarakan berkaitan dengan Zulkarnain. Allah mengurniakannya kuasa pemerintahan di muka bumi dan Allah mengurniakan kepadanya banyak ataupun pelbagai ilmu pengetahuan berkaitan dengan apa yang dia akan lakukan, dan dia pun menjalankan urusannya. Zulkarnain itu menjalankan urusannya dan meluaskan empayar pemerintahannya di muka bumi sehingga sampai ke tempat matahari terbenam. Kemudian syarah ayat bagi ayat 85 dan hingga 88. Ar-rihlatul ula ila jilhatil gharab, iaitu perjalanan pertama Zulkarnain ke barat. Sara hatta wasala ila makani sahiqu jihatul gharab fawajida syamsi taghribu fi makanu bihi ainu zati ma'in harin wa tinin aswad. وبالقرب من هذه العين وجد ذو القرنين قوما كافرين فألحمه الله أن يتخذ فيهم أحد أمرين إما أن يدعوهم إلى الإيمان فآمنوا وإما أن يقاتلهم إن استمروا على الكفر وأن من استجاب له وآمن بربي وعمل صالحا فله العاقبة الحسنى في الآخرة. Okay, dalam ayat 85 dan ayat 88 ini, iaitu perjalanan pertama ke barat. Zulkarnain telah melakukan perjalanan hinggalah sampai ke hujung dunia di sebelah barat, dan dia melihat matahari terbenam dengan mata air yang panas dan lumpur yang hitam. Terbenam pada lumpur yang hitam. Seakan-akan nampak matahari terbenam di lumpur yang hitam. Di kawasan ini Zulkarnain bertemu dengan kumpulan manusia yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan dia untuk mengambil tindakan ke atas golongan tersebut. Tindakan pertama adalah mendakwah mereka sehingga mereka beriman dan menghukum mereka jika mereka tetap dalam kekufuran. Dan barang siapa yang menerima dakwahnya serta melakukan amal soleh, maka dia akan mendapat ganjaran yang terbaik di akhirat. Okey, dan seterusnya kita tengok huraian ayat 89 hingga 92. Ar-rihlatus saniyah ila jihatish syurqi. Okey, perjalanan yang kedua iaitu ke sebelah timur. Summa thara Zulkarnain kazalik hatta balagha masyriqasy syamsi nihayatun fi nihayatum ma wasala ilaihi minal imran. فوجدها تطلع على الفطرة الأولى لا يسترهم من
harhan satara fada'a haula ilal iman wa sara fihim siratuhu al-ula. Okey, kemudian Zulkarnain pun meneruskan perjalanan hingga sampai ke barat di mana tempat matahari terbit. Di sana tidak ada bangunan dan terdapat golongan yang tidak tahu mencipta sesuatu supaya mereka terhindar daripada kepanasan. Dan Zulkarnain mendakwah kaum itu seperti mana kaum yang pertama tadi. Okey. Huraian ayat secara umum berkaitan dengan ayat yang 93 dan 94 Ar-Rihlatus Salisah, perjalanan yang ketiga ma baina syirki wal gharab, iaitu daripada di antara timur dan barat. Summa salaka Zulkarnain tariqan baina syirki wal gharab hatta wasala ila makani bainal jabalain murtafi'ain wa hunaka wujida qauman la yafqahuna ma yaqalu lahum falamma anasu fihi alquwwah talabu minhu an yuqimu lahum sadda fi wajhi Ya'juj wa Ma'juj fa aqama saddan 'aliyan famastata'a haula'il mughirun ay yatasallaku sadda la rutfa'a wala an yasbiquhu li salabatuhu wa sayuzillu qa'iman hatta yaji'u amrallah bihidmuhu. Okey, dalam perjalanan yang ketiga, itu perjalanan di antara timur dan barat. Yang pertama dia pergi ke timur dan yang kedua pergi ke barat. Okey, yang ketiga dia buat perjalanan di tengah-tengah antara timur dan barat ini. Summa salaka Zulkarnain tu. Kemudian Zulkarnain berjalan lagi hingga ke persimpangan di antara timur dan barat dan di sana terdapatnya dua buah gunung. Di situ terdapat manusia yang tidak memahami bahasa pertuturan. Dia orang ada bahasa tapi dia tak faham bahasa orang dan orang pun tak boleh nak faham bahasa dia. Mereka meminta untuk dibina sesuatu batas untuk memisahkan mereka dengan puak Ya'juj dan Ma'juj. Maka Zulkarnain membina tembok yang tinggi sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak berdaya untuk memanjat dan menembusi tembok tersebut dengan kekuatan binaannya. Dan mereka itu tetap di situ sehinggalah datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan tembok tersebut. Okay. Dan yang terakhir kita tengok berkaitan dengan ma yustafadu minal ayat, pengajaran daripada ayat. Okay, yang pertama, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, jawazu akhazul ujrah 'alal qiyam bil hamam minal a'mal. Harus mengambil upah atas sesuatu kerja yang penting. Okay. Boleh ambil upah dalam sesuatu pekerjaan. Kemudian at-takriru ala wujudu qaumul Ya'juj wa Ma'juj wa khurujuhum qabla yaumal qiyamah. Dan dalam ayat yang kita bacakan tadi juga ada menceritakan tentang kedatangan Ya'juj dan Ma'juj sebelum datangnya hari kiamat nanti. Yang keempat, pengajaran daripada ayat ni la ikraha fiddin. Okay, tiada paksaan dalam agama. Kita boleh dakwah, orang tak terima, tak apalah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum mereka. Dan yang terakhir, hasul muslim alal injazul a'mal ibtigha'u wajhullah. Menggalakkan orang Islam untuk melakukan amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian daripada saya pada kali ini dan diharapkan apa yang disampaikan ni dapat membantu para pelajar dan para pendengar dalam memahami kisah Zulkarnain ini. Dan saya mohon maaf sekiranya ada perkara yang saya
terlepas ataupun yang saya tidak sebutkan berkaitan dengan kisah ini, dan semoga ia menjadi pengajaran untuk kita semua dan dapat kita tahu isi, sedikit sebanyak isi di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah ini, dan semoga ianya memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.